Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syazrina Nuriana binti Junaidin, nombor matriks 274567 akan membentangkan pengenalan di dalam tugasan kumpulan kami. Okey, seperti yang kita sedia maklum, komunikasi antara budaya adalah cukup dikenali di Malaysia kerana wujudnya pelbagai bangsa dan kaum. Interaksi yang berlaku antara dua individu yang punya budaya yang berbeza dan proses pentafsiran dan perkongsian makna dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeza menurut Gamble dan Gamble, iaitu komunikasi antara ras ataupun kaum, di mana komunikasi antara etnik, komunikasi antara bangsa dan komunikasi antara budaya. Merujuk kepada pandangan komunikasi antara budaya Amerika menyatakan bahawa perundingan antara budaya berasaskan kolektivisme secara mudah boleh mencipta masalah. Berlawanan juga dengan komunikasi antara budaya Malaysia, perspektif mereka yang berpegang kepada prinsip perniagaan adalah perniagaan. Ada setengah negara beranggapan bahawa umur perunding juga turut menjadi faktor penting dalam proses perundingan. Kalau diikutkan, orang Asia juga mengamalkan komunikasi antara budaya dengan berbudi bahasa, terutamanya di Malaysia. Disebabkan kerana ingin menjaga keharmonian kaum dan juga bangsa. Perkara ini juga telah merujuk kepada komunikasi penting antara budaya yang diamalkan oleh orang Malaysia ataupun orang Melayu. Orang Melayu terutamanya lah. Ia juga memberi kesan kepada strategi komunikasi yang diamalkan. Sebagai contohnya, nilai kerjasama umpamanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai menjaga keharmonian budaya seperti bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Komunikasi verbal dan bukan verbal adalah merujuk kepada komunikasi antara budaya. Sebagai contoh penggunaan bahasa yang sesuai dengan status dan pertalian antara sumber dan penerima. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan tugasan saya, Mona Linda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mona Linda binti Roslan, nombor matrik 274355. Pelan tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila sebagai wakil negara di dalam satu perundingan semasa perundingan dijalankan antara global, berapa plan tindakan sewajarnya dia harus dilakukan. Oleh itu, beberapa tindakan perlu diambil bagi rundingan berjalan dengan baik dan teratur. Yang pertama inilah perlu dilakukan adalah mewujudkan hubungan terlebih dahulu sebelum perundingan sebenar mengisi pihak-pihak utama. Yang keduanya, proses perundingan budaya bersifat kolektif perlu diberi perhatian utama. Sebagaimana perundingan dari budaya yang kolektif perlu mencapai kata sepakat atau persetujuan yang lebih interaktif berbeza dengan individu dari budaya individual. Yang ketiga, ahli dalam kumpulan perundingan perlu bersifat prioratif dan konservatif dalam hal ini. Sejauh manakah perundingan berani menghadapi risiko hanya bergantung kepada budaya. Yang keempat, terima kesilapan dan belajar daripadanya merupakan lumrah untuk melakukan kesilapan semasa mempelajari budaya dan bahasa negara global. Terima kasih. Saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Hamsan, nombor matrik 274261. Saya akan menerangkan itu strategi komunikasi bagi mengurangkan perbezaan budaya. Strategi yang pertama dan kedua saya diterangkan oleh saya sendiri, dan strategi ketiga dan keempat saya serahkan kepada Encik Azmi, itu kawan saya. Okey, 4 strategi komunikasi bagi mengurangkan perbezaan budaya. Strategi yang pertama ialah menyediakan bengkel. Bengkel petua dan teknik komunikasi secara berkesan. Dalam persikalan budaya yang berbeza, nilai budaya perlu difahami dan diikuti dengan mentafsirkan tingkah laku secara berbeza. Melatih strategi seperti mendengar aktif dan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi seperti tulisan, audio dan visual.
memberikan penglibatan sebagai untuk komunikasi seperti pastikan bahawa pertelingkahan atau masalah tidak akan timbul kerana salah faham budaya atau kurang kesedaran. Strategi yang kedua ialah mengadakan perjumpaan untuk mendedahkan gaya kerja dengan budaya lain, menjalinkan hubungan kerjasama dalam pekerjaan dan persekitaran yang baik dalam jangka masa yang panjang. Tambahan, cara mengatasi halangan komunikasi antara perbezaan budaya dapat diatasi dengan memahami budaya orang lain sebelum berinteraksi dengannya. Budaya meliputi bahasa dan cara tingkah laku peradaban orang lain. Kita perlu menghayati dan meneliti konsep budaya dan faktor yang berkaitan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi. Sekiranya ada fahaman mengenai sosial budaya, maka komunikasi akan lebih lancar dan berkesan. Okey, saya serahkan kepada saudara Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Azmi bin Muhammad Rusli, nombor matrik 274393. Saya akan teruskan dengan strategi yang ketiga, iaitu kenal pasti halangan untuk berkomunikasi antara budaya lain. Ini bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi. Dengan strategi ini, individu dapat menambah baik kemahiran yang ada bagi mengenal pasti halangan komunikasi yang boleh membezakan perbezaan budaya. Contohnya, mengenal pasti punca kegagalan komunikasi semasa perundingan tersebut apabila komunikasi dengan orang yang berbeza budaya. Dan strategi yang terakhir ialah sikap hormat dan toleransi antara satu sama lain. Ini perlu diamalkan dalam komunikasi seseorang perunding, tidak kira latar belakang yang berbeza dan budaya yang berbeza. Ini dapat memudahkan komunikasi antara sesiapa pun, dan perkara ini perlu diterapkan dalam diri masing-masing sejak dari kecil lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nikzana binti Rosli, nombor matrik 27448. Kesimpulannya, perbezaan antara budaya Asia dan Barat memerlukan pemahaman dan strategi yang efektif. Apabila berhadapan budaya yang berbeza, penting bagi kita untuk menyiapkan diri dengan menghadiri bengkel dan petua dan teknik untuk berhadapan dengan budaya yang berbeza. Pendekatan dengan mengadakan perjumpaan untuk pendedahan gaya kerja budaya lain sangat membantu dalam mempersiapkan tugas untuk menghadapi situasi ketika berlakunya perbezaan budaya. Kenal pasti halangan untuk berkomunikasi antara budaya lain bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi dapat membantu menambah baik kemahiran yang ada. Pemahaman terhadap budaya dengan sikap hormat dan toleransi menjadikan komunikasi menjadi lebih mudah. Oleh itu, pengetahuan budaya amatlah penting dan menentukan pengaruh budaya ke atas komunikasi di dalam dunia peringkat global. Sebenarnya yang kita telah bincangkan tadi mengenai perbezaan antara budaya atas rundingan dari 4 strategi komunikasi yang paling sesuai untuk digunakan oleh penjuring apabila perunding merentasi sepadan dan strategi dikategorikan mengikut familiariti kita terhadap budaya perundingan yang berlangsung. Sekian, terima kasih.